boleh sedekah dengan kebaikan yang dilakukan oleh otak kepala dia. Duk fikir benda baik, dia dapat sedekah. Cakap benda baik, dapat sedekah. Tengok benda baik, dapat sedekah. Dengar benda baik, dapat sedekah. Tangan buat benda baik, dapat sedekah. Kaki langkah ke arah tempat baik, dapat sedekah. Hatta tu hak ada di celah kangkang kita, tu pun dapat sedekah juga. Tu pun kalau tak mau juga tak tahu nak kata. Ada ke tidak orang miskin? Ada. Jadi kalangan kita ada orang kaya, ada orang sedang-sedang, ada orang miskin-miskin, ada orang fakir dan sebagainya. Dan mereka ni terhalang. Contoh depa main masjid, kita main masjid. Katalah kita ni ada orang duit. Alah dia pun niaga bunga orkid. Kan dia. Kaya lah sikit. Okey. Kalau bunga kertas kurang, tapi dia jual bunga orkid, kaya lah sikit. Maka dia setiap hari main masjid, paling tidak 10-50 ringgit dia bubuh. Orang miskin, 5 ringgit tu, dia boleh beli gula. 5 ringgit tu, dia boleh beli beras. Dia tak beli beras 5 kilo atau 10 kilo. Dia pergi beli beras sekilo. Jadi 5 ringgit tu sangat berharga bagi dia. Jadi dia nak masuk dalam tabung tu tak ada. Tapi dia main masjid. Dan dia rasa macam, kurang ni kurang ni tu kurang. Sebab itulah mereka ni tanya kepada Nabi SAW. Jadi apa pengajaran pertama yang kita nak dapat di sini? Pengajaran pertama, apabila kita tak faham, tanyalah pada ahlinya. Jangan buat kesimpulan sendiri. Jangan buat fatwa sendiri. Bolehlah, tak ada lah masalah kalau kita nak tekan al-ulamatul Google. Boleh. Ada ulama-ulama Google tu tekan dia keluar, tapi kena check lah sahih ke tidak. Ya, jangan main pakai copy paste, hantar macam-macam hantar, panjang pula tu. Kita buka read me, read. Rupanya yang hantar pun tak baca. Dan tak mau. Jadi orang miskin ni ada tak kenikmatan dia? Ada. Boleh sedekah guna tasbih, boleh guna tahmid, boleh sedekah dengan tahlil, boleh sedekah dengan takbir, boleh sedekah dengan kebaikan yang dilakukan oleh otak kepala dia. Duk fikir benda baik, dia dapat sedekah. Cakap benda baik, dapat sedekah. Tengok benda baik, dapat sedekah. Dengar benda baik, dapat sedekah. Tangan buat benda baik, dapat sedekah. Kaki langkah ke arah tempat baik, dapat sedekah. Hatta tu hak ada di celah kangkang kita, tu pun dapat sedekah juga. Tu pun kalau tak mau juga tak tahu nak kata. Nikmat yang cukup besar. Maka di sini yang sepatutnya kita mengambil ruang dan peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi bagi tahu macam ni, besok kita bangun di mahsyar, kita tak boleh komplain lagi dah. Dah saya tak ada kata. Dah tak boleh. Kenapa? Banyaknya kebaikan yang kita boleh buat. Jadi ada pengajaran yang disebut oleh Al-Imam Nawawi. Ringkas tak apa nah. Nombor 1, setiap Muslim seharusnya berlomba-lomba melakukan kebaikan dan meraih pahala serta keutamaan di sisi Allah. Kalau hang mengaku hang orang Islam, hang tak boleh tangguh lagi. Cuba rujuk dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133. Perintah Allah kata apa? Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada amalan yang menyebabkan dapat keampunan dari Tuhanmu, dan juga amalan yang membuahkan hasil syurga yang seluas langit dan bumi, yang Allah bagi pada orang yang bertakwa. Itu perintah Allah. Bersegera cari keampunan Allah, bersegera cari syurga Allah Ta'ala. Apa-apa amalan yang menyebabkan Allah ampun, bersegera. Apa-apa amalan yang menyebabkan Allah bagi kita syurga, bersegera. Jangan tangguh lagi dah. Ni hak pertama ni. Berlomba-lomba. Wasari'u. Dekat Batu Tiga ada satu masjid, nama dia Fastabiqul Khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Okay, ini semua. Yang kedua, ibadah mencakup semua perbuatan baik seorang Muslim berdasarkan niat dia. Hang bangkit tidur dapat pahala, hang pi breakfast roti canai 2 keping
dengan kambing, nala reka, teh tarik, buih besar pun dapat pahala. Masa nak bayang, hang tolong bayang dekat meja sebelah, dia tu cuma makan karipat pusing saja 2 biji, alhamdulillah dapat pahala. Sagi hantar anak pi sekolah dapat pahala. Hantar bini pi pasar, bini ni cek. Bini dia lambat, dia kalau pi pasar dia tengok ikan, dia cek mata ikan. Kan ya, ikan tu mata merah ke tidak ke apa gitu dan sebagainya. Lambat lah. Seorang bini mai tekan ikan tu, seorang tekan, lama-lama lembek ikan tu. Ada. Kalau kita orang lelaki pergi pasar senang. Tokek, sekilo. Yang tu je. Yang lebih buruk sekali, pergi kedai sayur. Beli kacang bendi sekilo. Kacang bendi beli sekilo, kau nak buat kenduri arwah ke? Tu kan. Kalau orang perempuan tak, dia pegang patah, tak patah, buang. Tak patah, rosak habis sayur orang tu. Tu. Maka habis rosak sayur orang tu. Petik buang. Ingat mak bapak dia yang punya ke? Allah Rabbi. Okay. Jadi ni kita kena faham insya-Allah. Jadi semua hidup kita, hantar anak pergi sekolah, esok kita pergi kerja, kita bela isteri kita makan, suap. Nabi kata walaupun sesuap nasi yang kamu bagi pada pasangan hidup kamu, maka itu sedekah yang besar bagi kamu. Kan ya? Semua hidup kita, seluruhnya sampai kita tidur balik. Bermaksud semenjak kita lahir sampai kita mati, semuanya adalah ibadah. Sama ada ibadah itu ibadah khususiyah atau ibadah umumiyah, semuanya dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan pengajaran yang ketiga, jauhilah maksiat. Jika didasari ketaatan kepada Allah akan dapat pahala. Maksudnya, kenapa hang tak buat benda tu? Benda tu kan Allah tak bagi. Alhamdulillah dapat pahala. Kalau kita tanya dia, pasal apa hang tak buat benda tu? Benda tu haram mu. Bukan aku saja tak mau buat, aku saja ya, bukan pasal apa pun. Kalau ikut aku nak buat juga. Yang tu tak boleh. Tapi kalau kita tinggal benda haram, kerana apa? Kerana kita tahu Allah larang, maka dia dapat pahala. Contoh. Ada orang nak buat jahat. Ni hadis Muslim. Ada orang nak buat jahat, niat nak buat jahat. Last sekali, sampai satu ketika, dia tak jadi buat jahat. Maka Nabi kata baginya pahala yang sempurna kerana dia tak jadi buat maksiat. Tapi kalau tiba-tiba dia niat dan dia jadi buat jahat, maka pahala yang ditulis satu baginya. Dosa yang ditulis satu. Tapi kalau kita niat nak buat baik, pahala yang ditulis sehingga 700 kali ganda. Allah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Kita tak payah duk khusus. Ustaz, saya tak boleh baca Quran lah, lama-lama saya mengantuk. Itu bab mengantuk paling baik sekali ya. Taklah kalau hang tak boleh baca Quran, hang mungkin ada kelebihan lain. Apa kelebihannya? Hang ni pandai buat kerja. Pergi tolong orang lain buat kerja. Tengok masjid, tengok surau, tengok apa yang, tengoklah mana-mana. Tu pusat tahfiz saya. Cuba pergi jalan-jalan, pergilah tolong. Tu contohlah. Pergilah tolong tengok apa yang patut. Ni kita komplain ni tahu. Komplain main-main masjid, pipi surau, pergi dekat tandas. Kotornya tandas masjid. Apa Tok Siak buat tu? Dia tak tahu Tok Siak tu dengan kencing manis, darah tinggi, gaut dua-dua belah kaki. Dia tak tahu. Tok Siak tu asma spray ha. Ya betul. Masa dia komplain, dia duduk Qaryah Al-Munawwarah. Adakah tidak hari Sabtu Ahad dia ajak anak bini dia beli sabun lebih kurang, main cuci tandas? Adakah tidak? Dia tahu komplainnya. Itulah manusia. Bila mana Tuhan gambarkan ruang rahmat untuk kita buat, tapi kita tak mau. Yang tahu komplain. Awak cikgu ni mengajak makin lama anak saya bodoh. Tahu dia kata gitu. Hanya pak dia yang bodoh. Okey, jadi jomlah kita ambil semualah kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu